السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا إله العالمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم وناور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي وسوء مختلفا والشدائد والمهد ما ظهر منها وما بطن من بلادنا وقرياتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة أمة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسوله المصطفى ونبي المرتضى وعلى آله وصحبه الذين بذلوا نفوسهم يبتغون فضلا من الله. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau Kampung Pari Haji Siddiq serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan kepimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Puannya tak ada kan tuan semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhingga banyaknya.
Semoga nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, ya, saya rasa belum terlambat lagi untuk mengucapkan selamat tahun baru, ya, bulan Hijriah. Malam ni dah 6 Hijriah katanya. Nah, ya, alhamdulillah kita banyakkanlah berdoa. Semoga sepanjang hidup kita di dunia ini, saki baki umur yang ada ini, dan sekiranya nanti kalau kita meninggal dunia dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Hadirin hadiratnya dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini, walaupun kita bulan Muharram, saya ingin membawa satu tajuk, iaitu hijrah yang terbaik, ya. Apakah dia hijrah yang terbaik? Bulan lepas tak silap saya, mencari keredaan Allah, ya. Apabila disebut hijrah, walaupun bulan Muharram ini sebenarnya tak ada kaitan dengan hijrah. Hijrah ini, hijrah Rasulullah ini bukan berlaku pada bulan Muharram, ya. Berlakunya adalah pada bulan Safar, iaitu 26 Safar, ya, sama dengan 622 Masihi. Cuma apabila selepas hijrahnya Rasulullah 16 hijrah, ya, setelah Rasulullah hijrah tu 16 hijrah daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia apabila menerima surat ataupun satu perintah satu negara, tak ada tahunnya, yang ada bulannya je, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi tahunnya tu tak ada. Jadi maka Sayyidina Umar ketika itu mengambil pendekatan, mengadakan mesyuarat antara sahabat-sahabatnya sekalian untuk menentukan tahun tu nak ambil daripada mana hijriah. Ada yang cadangkan ikut tarikh lahir, ada yang cadangkan peristiwa Isra' Mi'raj, ada yang cadangkan ikut tarikh tahun tu kewafatan Rasulullah. Tetapi yang dipersetujui oleh Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat, majoriti lah dalam musyawarah tersebut, mengambil daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hijrah tersebut. Hadirin hadiratnya dirahmati Allah, hijrah ini makna ringkasnya iaitu pindah, ya. Sebab itu tuan-tuan, kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ni adalah sahabat Nabi. Dia termasuk dalam sahabat namanya Sahibus Sir. Sahibus Sir ni macam, kalau bahasa modernnya, setiausaha sulit Rasulullah, ya, setiausaha sulit Rasulullah. Dia ada 3 orang sahabat Nabi yang Sahibus Sir, setiausaha sulit Rasulullah. Yang paling senior ni paling lama lah, ya, iaitu Bilal bin Rabah. Yang kedua Abu Huzaifah Yamani. Yang ketiga iaitu Anas bin Malik. Nabi Malik pun lagi pada kecil dia berkhidmat dengan Rasulullah sehinggalah Rasulullah wafat. Apa kata Anas bin Malik? Ya, dia dalam hadis Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yataqarraba az-zaman wa takunu sanata kasyahri was-sahru kal jum'ah wa takunul jum'atu kal yaum wa yakunul yaumu kas-sa'ah wa takunu sa'atu kad-darmati bin nar. Rawahu Tirmizi. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan terjadinya kiamat sehingga masa terasa pendek, ya, terasa pendek. Baru macam sebut sambut mahal hijrah, baca doa awal tahun, akhir tahun awal tu, dah baca lagi dah. Masa terlalu pendek. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sehingga masanya terasa pendek. Setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, dan sehari dirasakan seperti 1 jam. 1 jam dirasakan macam berapa? Watakunu satu kadormati binar. 1 jam itu dirasakan seperti 1 kilatan api.
Masa begitu pantas berlalu. Saya rasa macam bisik muda, macam umur macam 18 tahun gitu. Jumpa dekat bandar, senyum-senyum perempuan kok. Senyum-senyum dengan aku, tak ada gigi kok, dia peminat juga, senyum gitu. Makin lama makin rapat, seram juga. Apa khabar ustaz? Lah rupanya anak muridnya. Lu anak muridnya kok dah bawa anaknya sampai 3 orang 4 orang. Cikgunya menandakan sadar saya. Dah tua lah saya ni. Ingatkan apa nak ngurat saya, dah rasa perasan pula dah tua-tua ni. Masa begitu pantas berlalu itu di antara tanda-tanda hampirnya berlaku kiamat. Hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Apabila sebut hijrah ini tuan-tuan, ada yang hijrah nak tak nak dia akan berlaku. Kelem orang kelem, dia tetap akan berlaku. Contohnya tuan-tuan hadirin hadirat, kita nak menuju surga Allah akan menghadapi 12 hijrah. Kita nak menuju ke surga Allah ini akan menghadapi 12 hijrah. 12 perpindahan. Kelem orang kelem, kelem cakap Jawa pula. Nak tak nak akan melalui juga. Pertamanya alam roh. Perhentian pertama alam roh, hijrah pertama. Berhijrah lagi alam rahim. Alam rahim. Kita pun tak ingat masa kita dalam kandungan ibu. Lepas dekat alam rahim kita berhijrah. Kita berpindah di alam dunia. Yang kita berada sekarang ini di alam dunia. Jadi alam dunia ni bukan kekal. Alam dunia ni sementara nak tak nak kita semua besok akan mati dan berhijrah di mana? Ke alam yang keempat apa? Alam barzah. Sebab itu falsafah orang Jawa ni kalau kat Malaysia ni Melayu lah, Melayu, cuma sukunya di Jawa ada apa? Falsafah Jawa ada 5. Pertama pasti. Nombor pertama siji pasti. Loro jodoh. Telu wahyu. 4 kudrat. 5 penakir rezeki. Pasti jodoh, wahyu, kudrat, rezeki. Rezeki kalau bahasa harusnya apa? Bandar ke apa? Rezeki ya? Ono bahasa ni. Tapi saya kalau dah lupa tak ingat, kalau ingat tak lupa. Yang Jawa halus tahu agaknya. Ini falsafah Jawa. Yang 5 perkara ini kita tak mampu. Allah Ta'ala saja yang menentukan. Pertama pasti, iaitu mati. Mati dia tak akan berlaku. Cuma kita tak tahu kita bakalnya akan mati entah bila tak tahu. Lepas kita dengan kuliah tak tahulah. Kita minta supaya kita dipanjangkan umur dalam keimanan, dalam melakukan ketaatan. Tak semestinya orang yang sakit pergi dulu. Kadang-kadang orang yang sehat yang jaga orang sakit, pergi dulu. Kadang-kadang orang yang gemuk, banyak penyakit, biasa kata orang gemuk. Yang kadang-kadang yang kecil pun apa? Kebanyak penyakit pula, kena dah tinggi. Tak semestinya. Pergi dulu. Jadi ajal ni tak mengira muda tua, tak kira sihat sakit, tak kira duduk luar bandar ke dekat bandar ke, keturunan yang tinggi ataupun rendah, tak kira. Dah sampai masanya pasti akan berlaku. Nombor 2 jodoh. Siapa yang tahu jodoh? Tentukan jodoh. Mana tahu kita dah duda. Tiba-tiba jodoh. Orang carikan umur 60 tahun, 55 tahun, dapat 18 tahun. Dah jodoh. Tak apa, jodoh siapa yang siapa yang menentukan? Nyari rondo kau untuk anak dara, rezeki. Itu jodoh, tak tahu. Kadang-kadang cikgu dapat anak murid, jodoh. Jodoh. Nombor 3, wahyu. Wahyu ni bukan wahyu ayat Quran. Maksudnya anugerah. Nombor 4, kudrat, kesihatan. Kudrat kesihatan tuan-tuan. Kenapa kau tak nak makan nasi? Takut gemuk. Ni kata sahabat dia salah selalu dengan ceramah dia. Kenapa tak nak makan nasi? Nampak makan nasi macam nampak harimau. Melatah sayur je. Ikan je. Kenapa tak makan nasi? Takut gemuk. Jangan kata apa makan nasi jadi gemuk. Gajah
Sebutir tak makan nasi pun gemuk juga gajah. Betul? Ha. Ha. Kenapa kau tiap pagi kau jogging? Bukan tak boleh kasih jogging, exercise boleh, tapi jangan sombong. Engkau ni tak jogging, alamat umur kau pendek lah. Tak semestinya orang yang jogging selalu umurnya panjang. Itu ikhtiar. Kita jogging tak salah, tu ikhtiar. Tapi jangan sombong. Kita tengok Arnab. Walaupun dia melompat selalu kerjanya Arnab ni, umurnya berapa tahun paling panjang? Berapa tahun? 9 tahun. Paling panjang pun 12 tahun lah Arnab ni. Kuda yang lari pantas. Kita setiap hari lari pantas macam kuda ke? Nak dapat 10,000 langkah pun termengah-mengah. Kuda lari pantas pun umurnya panjang pun 25 tahun. Ketek pula. Monyet. Wah, ketek dengan monyet sama ke tak? Lebih kurang lah ya. Kalau saya panggil orang atas. Orang atasan. Saya pada idea di mana pergi sekolah buat lawatan. Ustazah, kok wayar kok tiba kabeh ke kenapa? Benderanya kok suek kabeh. Monyetnya ustazah. Bukanlah ustaz, orang atasan. Janganlah cakap monyet, nanti dia marah juga itu. Oh, orang atasan apa rupanya? Ingatkan saya pengusinya. Rupanya monyet disebut orang atas. Monyet tu walaupun gandul sana gandul ini, umurnya berapa tahun? Umurnya 40 tahun lebih kurang. Tapi kura-kura dia tak melompat. Ya, dia tak melompat, tak berlari pantas. Ya, tapi umurnya panjang, boleh menjangkau 150 tahun. Jadi kesihatan ni jaga. Saya tuan-tuan ni petua. Ada orang tua tu umurnya hampir 100 tahun. Baca buku tak pakai cermin mata. Naik basikal, kalah kita. Ya. Boleh nyawit lagi. Ya. Apa amalannya? Dia tanya. Mula-mula tak kasih amalannya. Amalan apa tu ustaz? Aku makan sego, aku makan sego. Kau makan kangkung, aku makan kangkung. Ya podo ayo ustaz. Memang dah saya ni beri rezeki umur yang panjang. Doakanlah semoga umur yang panjang ini jangan digunakan perkara maksiat. Apa amalan ni? Ngomonglah. Ni petua ya. Gini ustaz. Ustaz pun dah ngamal juga. Kalau kita makan ni minta keberkatan. Sebab tu kita makan jangan lupa lauk sedap ke tak sedap ke, gemar ke tak gemar, jangan lupa minta keberkatan. Sebab tu Allahumma barik lana fima razaqtana, minta keberkatan. Ni kadang-kadang belum makan, tak boleh makan ni. Dah tinggi naik, dah doa tadi sakit. Durian ni dia punya kolesterol tinggi. Jangan cari penyakit. Belum makan dia dah cakap macam tu. Yakin kita baca Allahumma barik lana, insya-Allah apa yang kita makan tu mendapat keberkatan. Satu lagi petua dia cakap apa? Ini tak ada dalam hadis lah. Dia cakap nak makan durian tu, contoh makan durian lah. Aku nak makan kau, engkau jangan makan aku ya, buah durian. Tu petua dia lah. Itu tapi dalam hadis tak ada lah. Yang Allahumma barik lana bismillah tu ada. Nak makan durian, aku ni nak makan kau durian, tapi kau jangan makan aku tau. Makan je lah. Yakin. Jangan kita makan nanti sakit ni janganlah. Tapi kalau tuan-tuan memang dah disahkan doktor jangan makan ni, janganlah makan ya. Nak makan tu rasa boleh lah. Ni rasa tapi 3 biji durian. Itu bukan rasa, melantak namanya ya. Tadi nombor berapa tadi? Nombor 4. Nombor 4. Nombor 5 rezeki. Rezeki ni tuan-tuan, hadirin hadirat, saya nak bagi tahu sempena hijrah ini. Tuan-tuan, orang yang berhijrah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan luaskan rezekinya. Termasuklah hijrah tempat, hijrah sikap. Kerana tuan-tuan nanti balik buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 100. Surah An-Nisa ayat 100. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Sadaqallahul azim. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam,
Nascaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezekinya yang makmur. Dan siapa yang keluar daripada rumah ni, maksudnya Allah Ta'ala kurangkan rezeki, lempar ruakan rezeki orang yang berhijrah. Cuba kita lihatlah dekat negara kita, bangsa-bangsa lain yang pergi negara kita. Contohnya bangsa Cina. Berapa banyak dia rezeki, dia tak kira Islam, tak kira bukan Islam. Yang berhijrah Allah Ta'ala kurniakan. Cuma nak dapat keredaan Allah, nak dapat yang disayangi oleh Allah tu tak semualah. Rezeki siapa yang berusaha dibagi. Tengok bangsa Cina, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bukan setakat Malaysia, 60% ekonomi dikuasai dia. Betul? Indonesia, Thailand pun dia ada semua. Sebab dia berhijrah. Jawa pun sama juga berhijrah dekat negara kita. Sampai terbuka parit sidik, parit Jawa memanglah. Parit aku parit guntung, parit gantung, parit sangit, parit bisu, parit kuda, parit sidik, parit sempadan, parit semen, parit sem buka ke apa? Siapa? Okey, wong Jawa juga. Dekat sini kebunnya banyak. Orang yang berhijrah ni Allah Ta'ala akan luaskan rezekinya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan, ada analogi lah. Tapi ini bukan nak melemahkan, memburukkan orang Melayu, tak. Supaya kita ni dimotivasikan. Dia buat perbandingan antara orang putih, orang Cina, orang Melayu. Orang Cina ni kalau seorang, dia suka buat apa? Nanti mungkin ada yang Cina tak? Minta maaf ya. Tapi bukan Cina sini lah ya. Orang Cina ni kalau seorang dia suka kipas. Suka kipas. Kipas macam-macam kipas. Sebab itu pakaiannya pun gimbeng pun seluar pendek aje, pakai baju bagodah, tapi masuk duit 15,000. Ya, yang kedua, Cina ni kalau dua dia suka berjudi. Tapi kita jangan pula ikut berjudi. Dia suka bersaing. Tapi kalau dia ada 3 orang, dia suka berniaga. Orang putih lain pula. Kalau seorang dia suka membaca. Mungkin tuan-tuan ni ada yang pergi luar negara lah. Saya tak pergi luar negara mana pun ya. Seorang dia suka membaca. Kalau dia 2 orang orang putih, dia suka mengembara, travel. Naik basikal daripada Johor ke utara contoh. Tapi kalau orang putih ada 3 orang lagi lebih, dia suka menjajah negara orang. Perancis lain apa sampai sini. Orang Melayu, tapi tak semualah. Ini bukan nak bukan orang Melayu. Saya kena keluar daripada negara ni. Tak. Ini sebagai motivasi. Kalau seorang, orang Melayu buat apa biasa? Tidur. Tidurlah seorang. Tengok ceramah pun dah tidur. Tapi bukan tuan-tuan lah. Ya, tuan-tuan jemput. Kalau 2 orang, ni. Tapi tak semua. Membawang. Kalau 3 orang, 3 orang apa? Ngeteh. 3 orang ngeteh. Dia lepas lagi, sekejap lagi dia ngeteh. Baik SOP, bungkus saja. Bukan gitulah tuan-tuan. Hadirin hadirat. Saya nak ambil satu contoh lah. Kisah hijrah Rasulullah, iaitu sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Yang ahli keluarganya memang ahli perniagaan. Walaupun dia ahli perniagaan, di antara sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Apabila dia berhijrah daripada Mekah ke Yasrib ataupun ke Madinah, dia selai sepinggang. Orang gawa saksen pun diceritakan. Orang gawa saksen pun. Maksudnya tak buat duit langsung. Ninggalkan anak pocoi, ninggalkan harta ni Mekah. Wakah ditinggalkan kerana apa? Cintanya dan kasihnya kepada Allah dan Rasul. Tawakalnya kepada Allah. Kita jangan tawakal kepada harta benda. Jangan tawakal kepada manusia. Hendaklah bertawakal kepada Allah. Apabila sampai di Yasrib, dia telah dipersaudarakan dengan orang Ansar, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Kan tuan-tuan, ada 3 sahabat Nabi yang Nabi salam dan Nabi pernah cium tangan sahabat tersebut. Pernah dengar? Rasulullah salam biasa. Ni Rasulullah cium tangan orang tersebut. Ada 3 diceritakan. Siapa di antaranya? Sa'ad bin Mu'az.
Kenapa Sa'ad bin Mu'az tangannya dicium oleh Rasulullah? Tangannya kasar. Kasar tahu? Nek wong Jawa ngomong kapelen kabeh. Kapelen ya? Jauh pak saya lah ya Tuan Haji ya. Nanti buka kamus di sini ya. Kapelen ning kandel ngono lho. Nek disalam ngono, kasare. Kita nek golek menantu, nek wong biyen lah, wong biyen. Ndelok tangane nek disalam ngono kuasar, wah bakal mantu iki kenteng kerja. Tak nek disalami kaya lembut, kaya sunti ngono. Lagi orang pernah kerja kebun lah, nek biyen lah. Saiki tak boleh juga ya. Dicium kenapa? Kata Rasulullah, wahai Sa'ad, tangan kamu besok tidak disambar oleh api neraka. Kerana Sa'ad bin Mu'az ini kenteng, rajin mencari rezeki untuk kuat, maksudnya kerana Allah, untuk menanggung keluarga, digunakan untuk bersedekah, bantu orang muhajirin. Yang kedua, siapa yang Rasulullah cium tangannya? Mu'az bin Jabal. Yang ketiga, anaknya sendiri, Sayyidatina Fatimah. Anak cerita tu next year lah ya. Satu aja tadi. Sa'ad bin Mu'az ni dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Yang mana Abdurrahman bin Auf ni orang muhajirin, berpindah ke Yasrib, orang Goa apa-apa. Sa'ad bin Mu'az ni orang Ansar, dia nawar kepada Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan tadi. Ya Abdurrahman. Ibarat cakap Melajunya gitulah. Nanti kalau saya cakap Arab, tuan-tuan pening pula. Tapi sebenarnya saya pun tak apa-apa pandai cakap Arab ya. Saya ada 10 ekor kambing. Ambillah kamu 5. Tak nak, aku tak nak wahai Sa'ad. Aku ada 4 orang isteri. Ya Abdurrahman, kau pilihlah salah satunya ataupun 2. Aku akan ceraikan, habis edah kau ambillah isteri aku. Kalau kita belum tahu juga tuan-tuan. Terkebil-kebil, pak isinya pula putih pula. Tapi Abdurrahman, aku tak nak isi kamu. Aku ada 4 rumah aku ada 4 rumah ya Abdurrahman. Kau pilihlah salah satu. 3 untuk isi aku dan 1 untuk kamu. Aku tak nak rumah. Habis kamu nak apa ya Abdurrahman? Aku nak 50 dirham. 50 dirham juga sini. Kalau 50 dirham, aku nak hutang 50 dirham. Tak payah hutang lah. Aku sedekah aja. Kata Abdurrahman, aku tak nak terima sedekah. Golongan aku bukan orang yang suka menerima sedekah. Aku nak hutang, aku akan hutang. Rupa-rupanya dengan 50 dirham ini, dia berhijrah mendapat keberkatan. Allah Ta'ala luaskan. Ini janji Allah orang yang berhijrah ni. Sebab tu kalau anak kita, dia pergi belajar berhijrah, benarkan, jangan dinangisi. Kadang-kadang dekat kampung tak ada kerja, contoh apa, berhijrah keluar ke bandar, contohnya niatnya betul kerana Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan luaskan rezekinya. Dekat bandar nak jaga anak, ya Allah susahnya, terdedah macam-macam. Ada tanah dekat kampung, hijrah dekat kampung walaupun tak ada wifi, walaupun tak ada istro contohnya, tak apa, hijrah, insya-Allah akan membawa kebaikan. Jadi dengan 50 dirham tu dia niaga unta. Dia jual unta, kalau harganya 50 dirham, dia jual lagi 50 dirham. Agak untung ke? Abdurrahman beli unta 50 dirham, jual dengan pembeli 50 dirham juga. Agak untung. Itu makan tak ada itu tak untung tak rugi lah. Rugi juga kalau kita fikir. Ambil kos dia perjalanan tu ni. Macam kita niaga ikan merah sekilo, kita beli RM30, jual pun RM30. Untung ke tak? Rugilah, habis modal minyaknya lagi tu aja, ngeteh lagi. Ngeteh dengan kawan yang kawannya mangkah aja contohlah. Habis 2-3. Contoh. Mana nak untung? Kira rugilah. Tapi Abdurrahman bin Auf, masya-Allah, rupa-rupanya dia walaupun tak untung dari jual unta, dia perkenalkan jual tali untuk mandu unta. Tali tu. Unta kalau tak ada tali macam mana nak arah kanan kiri? Nak gitu, coba dia punya gulunya, lehernya kan. Jual tali unta, nak pandu. Lepas tu dia jual unta ni, dia macam orang duduk, kalau dia turun macam orang duduk tahiyat lah. Jadi dia kena lock. Apa nama lock? Eagle yang dipasangkan ni. Orang Arab tu pakai eagle lah. Kita balik haji beli eagle 10. Buat sembayang, dia rupanya saudagar unta lah yang pakai eagle tu. Dia ambil, dia ikat lah dekat sini. Jadi
Walaupun unta dia tak dapat untung, tapi dia jual tali itu mendapat keuntungan. Sampai tempahan begitu banyak. Jadi dengan hijrahnya tadi, ya, betul lah akan meluaskan akan rezekinya. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apakah hijrah yang terbaik? Ya, ini baru masuk tajuknya lah. Apakah hijrah yang terbaik? Hijrah yang terbaik, tuan-tuan, ya Rasulullah, ayun a'malul afdal. Ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Banyaklah tu dalam hadis tu, banyak amalan yang terbaik, iaitu berdiri lama dalam sembahyangnya. Tu nak cerita panjanglah. Yang akhir sekali apa puasa yang terbaik? Akhir sekali tanya, apakah hijrah yang terbaik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah yang terbaik ma hajara ma amarallahu alaihi, ataupun al muhajiru man hajarusu. Hijrah yang terbaik adalah meninggalkan perkara yang tidak disukai oleh Allah. Itulah hijrah terbaik. Meninggalkan perkara yang tidak disukai oleh Allah. Meninggalkan perkara-perkara maksiat. Itu adalah hijrah yang terbaik. Apakah tanda-tanda hijrah yang terbaik? Seberapa yang dapatlah. Kalau dekat kitab tu Duratun Nasin ada 8 tanda. Hijrah yang terbaik ni ada 8 tanda. Kalau nak menandakan orang itu dah berhijrah, dah berpindah pada yang baik, apa tandanya? Fahami tuan-tuan? Apa tandanya kalau orang itu menunjukkan dia dah berhijrah kepada yang baik? Pertama, iaitu orang yang berhijrah kepada yang baik, dia setelah hijrah, dia rajin belajar, rajin mengaji. Rajin belajar, rajin mengaji. Contohnya lah, dia ketangkap kerana jadi doktor. Doktor sendirilah contohnya. Saya pun, kita tak nak, ya. Kalau ada yang terlibat dekat masyarakat kita jangan jauhkan dia, kita tarik dia, bagi semangat dia, ya, supaya dia kembali kepada pangkal jalan, kita bantu. Dia dah balik, contohnya daripada pusat serentika balik, dia bertambah baik, rajin duduk majlis ilmu. Ini penting. Kalau contohnya dia penghibur, ini saya tak sebut siapalah penghibur, ya. Bukan penghibur yang dengan mendedah aurahnya, ya, yalah, jadi duta sempu ke contohnya, ya, takkan mandi pakai baju, ya, contohlah. Ada hijrah, dia dah tutup, dah menutup aurah dengan sempurna. Tak sempurna dia kalau berhijrah hanya pakaian saja, kalau dia tak rajin mengaji, tak rajin menuntut ilmu. Sebab itu tuan-tuan, lagi-lagi menuntut ilmu agama, cabarannya begitu tinggi dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Zaman saya sekolah dulu, ni zaman saya dululah, kalau namanya sekolah Arab, bapak kita hantar kita sekolah Arab, tapi bukan orang sinilah, ini orang kutub utara lah, yang tak ada orang lah, ya. Anak kau dihantar mana? Sekolah Arab. Tak masukkan high school sana. Sekolah Arab tu, anak kau ni nak makan apa besok? Nak makan apa sekolah Arab? Nak kerja apa anak kau? Oh, itu kalau ayahnya tak kuat tu, wah, tarik balik lah, tak jadi masuk. Tapi kalau hanya yakin rezeki tu Allah Ta'ala yang bagi, hijrah, Allah Ta'ala akan luaskan rezekinya. Betul. Anaknya sekolah Arab pergi Kairo, ada yang pergi Jordan, ada yang pergi Madinah. Sekali balik memang betul doanya tu dimakbulkan oleh Allah. Dia cakap dia nak pergi sekolah Arab dulu, anak kau nak makan apa? Dah betul, sekali balik dapat kerja baik, jadi ustaz. Oh, international, hebat. Dia tanya nak pergi mana? Ustaz nak makan apa? Ustaz nak makan apa? Betul tak? Makbul tak doanya? Makbul betul. Masa nak pergi sekolah dulu, anak kau sekolah Arab nak makan apa? Betul, sekali dah habis belajar, ditanya ustaz nak makan apa? Ustaz nak makan apa? Ya. Yang keduanya, hati-hati dalam menuntut ilmu ini, kerana cabarannya begitu tinggi, mudah kita riak. Kita pandai ilmu ekon. Anak aku pandai lah ekon. Orang biasa je, tuan-tuan. Tapi ilmu agama ni, tuan-tuan, oh, syaitan nak goda kita begitu banyak, ya, supaya kita nak nunjuk. Sebab itu, tuan-tuan, ada 3 syarat, tuan-tuan, kita menuntut ilmu. Pertama,
Syaratnya kita menuntut ilmu, pertamanya kita niatnya jangan nak menandingi para ulama. Jangan nak menandingi para ulama. Kita belajar ni niatnya nak menandingi para ulama. Ini jangan. Ya. Yang keduanya, jangan kita menuntut ilmu nak nunjuk pandai orang yang jahil. Tu dah balik gitu. Besok tanya, Mat, semalam tak pergi kelas Tak. Apakah hijrah yang terbaik? Hijrah terbaik? Tak tahulah. Hijrah ke Mekah lah, ke Madinah. Itulah. Suruh pergi majlis surga, tak nak. Itu bakal ahli neraka. Tengok aku ahli surga. Hijrah terbaik adalah meninggalkan perkara yang tidak disukai oleh Allah. Contoh. Jangan. Kita nak bagi tahu boleh, nak berdakwah, tapi janganlah nak sombong ke atas orang yang jahil. Yang ketiga, adab nombor 3 ni kena jaga. Selalu dipesan. Di dalam menuntut ilmu, kita jangan suka memilih-milih orang yang mengajar. Dalam menuntut ilmu, kita jangan suka memilih-milih guru yang mengajar kita. Selagi guru tu beriktikadkan ahli sunnah wal jamaah, mengajarkan yang hak, kita kena pergi. Jangan pilih-pilih, jangan banding beza. Cikgu ni penyampaiannya mengikut masing-masing. Contoh, tapi bukan orang sini semua jempol. Kan kalau masjid surau dia ada jadual, ya. Tu kat luar tulis. Malam Jumaat, Yasin dan tahlil, jamuan disediakan. Jempol, pergi. Jamuan disediakan. Tulis kambing golek. Nama tak apalah, tak apa. Tulis. Malam Sabtu, imam kampung. Imam kampung selalu nampak. Itu ya situ. Contoh ya, jangan. Malam Ahad, Ustaz Ustaz ya benda ngantuk betul lah. Dah lah suara slow. Nak bawa kuaci tak patut pula kat surau ni. Nak bawa asam, tak patut lah, tak payah pergi. Contoh. Malam Isnin, Ustaz CCTV tu aja, bukan Ustaz kelebon. Alah lah, kita pun sama je. Malam Khamis, Ustaz TV 9. Datang. Jangan, tuan-tuan. Saya teringat ya, saya terbaca kisah Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pernah dengar nama Syekh Mutawalli Sya'rawi tu? Pernah menjadi mufti Mesir. Seorang ilmuwan yang hebat, ulama yang hebat ni, satu masa dia datang majlis ilmu, yang mengajar tu anak murid dia. Yang mengajar tu anak murid dia. Bermakna dia belajar dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi ni, walaupun yang ngajar tu anak muridnya, dia duduk paling depan, dia tengok gurunya ngajar. Seumpamanya dia macam tak tahu apa-apa. Takkanlah gurunya tak tahu apa-apa. Sedangkan ilmu yang diajar oleh muridnya itu daripada gurunya. Itu kita kena jagalah. Begitu juga khutbah Jumaat, kita janganlah hari ni imam ni baca, lemah betul lah, pergi masjid lain lah. Besok saat ni baguslah. Jangan. Ya, ada adab tu kena jagalah. Ya. Jadi 3 perkara. Satu lagi, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita menuntut ilmu ni kena untuk ilmu ni, kenapa orang yang berhijrah ni, tanda hijrah, dia rajin untuk ilmu. Ilmu ni kita kena, istilah modennya punya, upgrade. Upgrade ni apa? Naik taraf, ya. Update pun sama. Wah, ni macam Abang Hisam ni. Dia punya handphone ni, dia update ni. Kan? Update. Kalau tak, ngeng pusing. Ataupun kalau kita nak pergi jalan jauh tu, gunakan apa? GPS Wah, atau lagi apa? Waze. Orang Jawa Waze itu senang lah. Waze tu pun kena update. Kalau tak update, saya pernah, tuan-tuan, pergi Melaka. Nama lebuh raya apa namanya tu? Jasin apa namanya? AMJ. Saya lalu jalan biasa. Macam mana nak cari lalu AMJ ni?
Saya pun yalah tak pernah pakai Waze, tak pernah update. Ya Allah, dibawanya musing sana, musing sini, musing sana, sampai hampir 2 jam. Nak pergi jalan AMJ tu, cari tu, AMJ. Tembusnya dekat Jasin, berapa jauh lah. Dulu masa saya tanya orang, saya tak tanya Waze tu, kejap aja. Tanya orang ni pakai Waze sampai 2 jam. Ya Allah, sampai mana kau nak bawa aku? Akhirnya jumpa juga. Tapi ya suwi musing ngono. Tapi kalau dia update, saya rasa cepat juga. Pernah satu masa tu saya guna Waze juga, tapi bukan ke luar negeri lah. Ke mana ya? Ke Melaka jugalah, lebih kurang. Saya cari rumah kawan saya. Tapi saya terima kasih jugalah pada Waze. Sampai ke destinasi, saya tengok kat kubur. Allahu Akbar, dekat kubur. Wah, insap betul. Rupanya dia tak tepat sangat lah. Dia hampir-hampir dekat kubur tu. Dekat pintu gerbang kubur. Kubur. Insap betul saya. Tanya orang, tu rumahnya. Dekat aja, tak jauh. Saya tak boleh salahkan dia lah. Sebab saya tak update. Kalau kita ada komputer, komputer ke apa namanya tu, yang main game tu apa namanya? Jadi ilmu kita gitu juga, kena update. Janganlah kita belajar, contohnya tuan-tuan, daripada sekolah agama darjah 4, belajar bab mandi wajib, itulah kita belajar sampai tua itu. Kita kena tingkatkan ilmu kita, kena naik taraf. Cuba kalau tuan-tuan hari ni 5 orang ke depan, cuba mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. 5 orang. Agak-agak semua sama tak angkat tangan? Agak-agak sama tak semua angkat tangan? Dah habis masa? Habis yang turun ni ya, ni. Mungkin angkat tangan Allahu Akbar, macam-macam. Macam ada tanduk, apa tu? Tanduk apa namanya, kerbau. Ada yang bergegak, Allah pun ada juga. Ada yang ringan, Allahu Akbar, ada juga. Yang betul Allahu Akbar. Ni. Ini ibu jari ni separas dengan permulaan anak cuping telinga. Ini tak renggang, tak rapat. Gini aja. Kalau begini boleh. Kalau boleh ikut pendapat siapa? Ikut pendapat siapa? Macam berdiri. Macam berdiri, tegak kiam. Macam mana? Orang berdiri juga, tapi mana yang betul ikut mazhab Syafi'i? Bukan yang lain itu tak sah. Kalau ikut Syafi'i macam mana? Hendaklah kita berdiri tu, kalau orang lelaki, macam huruf 11. 11 tahu? Satunya tegak gitu kan? Tegak gini. Jaraknya lebih kurang sejengkal. Tapi kalau dia ada yang gini. Ada yang menggar gini. Gini. Tegak mengarah kiblat. Ada hikmahnya. Nanti kita, kalau kita besok boleh rapat saf, lagi rapat. Ketegak itu. Kalau gini, kan dah lain. Tengok. Maksudnya ilmu mengangkat tangan tu ada, contohnya tadi. Tapi yang sebenarnya macam mana tak sama. Itu maksudnya kena tapi tuan-tuan belajar ibadat. Tengok alhamdulillah tuan-tuan belajar ibadat, dipecah sininya. Ini sebab solat berjemaah kan ni. Dia tak boleh mundur ke depan. Itu sebabnya. Saya pun orang teriling ya. Saya kalau ngajar bab fiqh memang nanti. Kadang-kadang masjid yang 2 tingkat, masalah masjid 2 tingkat dia dah buat kat belakang. Tu pun ni macam mana nak buat dia. Mungkin bertarik pada mazhab yang lain ya. Okey. Jadi dalam Isyak ni baru satu aja ni. Yang akan datanglah ya, yang lain ya. Ikut dia punya. Satu cuma dekat sini tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, upgrade ilmunya. Yang keduanya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, iaitu tingkatkan amal ibadah kita. Orang yang berhijrah ni dah tandir betul-betul hijrah, dia tingkatkan amal ibadah. Kalau tak pernah puasa sunat, dah berhijrah rajin puasa sunat. Bang, ni dah bulan Muharram, kita tak pernah puasa sunat bulan Muharram. Bang, apa kata kita buat yang terbaik? Kita pun dah tak ada anak, semua dah bercucu bang. Kita ambil 9, 10, 11 Muharram. Kalau abang tak mampu, buat 9, 10 Tasu'ah dengan Asyura. Kalau abang malas sangat, 10 Muharram je lah bang. Malas-malas sangat, tak buat. Ya sunat tuan-tuan. Tapi kalau orang yang berhijrah, dia bersemangat untuk buat meningkatkan amal ibadah. Okey, itu
Tanda pertama, rajin untuk ilmu. Yang kedua, rajin tinggalkan amal ibadah. Bagi minta tolong bagi. Jadi tuan-tuan, sebelum kita azan kena azan tuan-tuan, ada keberkatannya. Tuan-tuan amalkanlah doa ini. Saya nak pergi ke sini tak sampai. Tuan-tuan, dalam doa kita sembahyang tambah Allahumma hasibni hisabai yasira. Kalau jadi imam, Allahumma hasibna hisabai yasira. Kita minta supaya kita diringankan apabila kita ditimbang amalan kita di al-mizan. Jadi setakat itu saja, insya-Allah. Next month kita sambung lagi lah tajuk ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.